Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam siri keempat program 1 jam untuk alam atau 1 hour for nature, anjuran Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM bersama Malaysian Interfaith Climate Change Network MICCN. Okey, minggu ini tuan-puan kita akan bersama mendengar kupasan daripada ahli panel yang diundang dengan tajuk Keadilan Iklim dan Hak Terhadap Kesejahteraan Alam. Okey, baik. Izinkan saya memperkenalkan ahli panel bagi siri yang ke-6 ini. Beliau ialah Cik Ili Nadiah, pengasas Klima Action Malaysia. Kami sebuah pergerakan keadilan iklim di Malaysia yang bermula di jalanan dalam memperkasakan komuniti yang lebih terdedah dengan impak krisis iklim dengan membawa isu-isu iklim yang interseksional seperti isu konflik dan gender. Beliau juga adalah penyelidik iklim untuk Climate Tracker dan penasihat inisiatif Environment of Peace di Stockholm International Peace Research Institute. Beliau terlibat dengan pelbagai inisiatif seperti Gabungan Pertahanan Hutan Simpan Kuala Langat Utara dan Southeast Asian Climate Alliance. Apa khabar Cik Ili Nadiah? Hai Fatimah, hai semua. Sihat ya? Terima kasih. Okay. Sihat. Okey, so terima kasih kerana sudi bersama-sama kita untuk minggu ini. Baik, tanpa membuang masa, jom kita mulakan siri kali ini ya. Cik Nadia, tentang tajuk kita hari ini, selalu kalau kita bercakap tentang keadilan ataupun hak, okey, dia mesti ada tanggungjawab. Lepas tu dia melibatkan beberapa entiti lah ataupun beberapa pihak yang terlibat. So kalau satu pihak je dia tidak dikatakan sebagai keadilan lah. Okey, contohnya dalam konteks kekeluargaan, kalau hak isteri dia adalah tanggungjawab suami dan sebaliknya. Hak anak-anak adalah tanggungjawab ibu bapa, begitu. Okey. Dan apabila kita sebut tentang keadilan, ia adalah satu perkara yang biasanya menjadi tuntutan daripada satu pihak pada satu pihak yang lain. Jadi soalan saya, adakah keadilan iklim ni juga bermaksud tuntutan daripada satu pihak kepada satu pihak ataupun ada maksud lain tentang keadilan iklim ni? Okay, silakan. Okay, so keadilan iklim ni adalah a bit kompleks. Kalau saya boleh share saya punya screen sekarang. Okay. Adakah saya punya screen sedang di-share? Saya tak dapat. Fatimah? Fatimah, adakah? Ada nampak. Okay, alright. So saya boleh start. Okay, so terima kasih ya. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ABIM dan juga Malaysian Climate Change Interfaith Network kerana mengundang saya untuk mengumpas isu keadilan iklim ini. So kalau sesiapa yang turun ke jalanan pada tahun 2019-2018, anda akan mendengar kalau kita chanting di jalanan ya, what do we want? We want climate justice. So chanting ini pada tahun 2019 bila kami mobilisasi dan organize climate strikes di Malaysia, ramai yang tidak faham apa itu climate justice. Ramai yang mengatakan kami membawa isu ini daripada Greta Thunberg, kami membawa isu ini daripada lensa barat ya. Tetapi isu climate justice ini atau keadilan iklim telah pun dilaungkan di Southeast Asia, di Asia Tenggara oleh kawan-kawan kita di Philippines, kawan-kawan kita di Indonesia. Kalau anda type perkataan keadilan iklim, anda boleh
mendapat pelbagai bacaan mengenai keadaan iklim daripada negara-negara di rantau ini. Tetapi isu ini tidak difahami di Malaysia. Kerana isu ini adalah amat kompleks dan pergerakan iklim di Malaysia masih lagi belum naratif pergerakan iklim di Malaysia masih lagi belum mengembangkan sayapnya ke impak-impak ataupun diskusi-diskusi yang lebih intersectional seperti yang kita sebut tadi. Kita ada isu gender, isu sosioekonomi. So saya ingin menerangkanlah apa itu sebenarnya keadilan iklim mengikut konteks global dan Malaysia. Okey, so keadaan iklim ini bukan bermaksud keadilan untuk iklim. Keadaan iklim ialah satu kesedaran yang krisis iklim yang kita hadapi sekarang ini bukan hanya isu eksploitasi dan kemusnahan alam sekitar puan. Kawan-kawan, semata-mata ia bukannya isu ini semata-mata tapi ia juga isu yang intersectional. Bila kata isu intersectional, maksudnya ia berkait rapat ya. Ia mempunyai impak dari segi sosioekonomi negara kita, dari segi politik, ekstremisme, hak asasi manusia yang berkait rapat dengan rasisme, kolonisasi, gender dan secara amnya isu ketidakadilan. Okay, sorry. Dan banyak kawan-kawan kita di luar sana sering kali berhadapan dengan golongan-golongan yang masih lagi tidak percaya yang krisis iklim ini adalah sahih. Dengan ini saya sekali lagi ingin menekankan krisis iklim adalah sahih. Ya, ini bukan retorik atau propaganda barat ya. Ini adalah satu konsensus daripada konsensus akademik, konsensus saintifik yang sudah mengenal pasti bahawa manusia adalah penyumbang kepada karbon dioksida. Penyumbang pada karbon dioksida yang berlebihan sekarang ini yang menyebabkan pemanasan global dan ini pun sudah pun ditemui pada tahun 1970-an ya dan ditemui oleh engineer daripada ExxonMobil, tetapi isu ini tidak mendapat pelbagai reaksi ataupun tiada solusi yang aktif telah dibincangkan yang diambil oleh kerajaan-kerajaan seluruh dunia ketika itu dan sampai sekarang kita masih lagi tiada solusi-solusi yang proaktif dan kalau kita lihat di gambar ini kita sudah pun melihat super typhoon Goni tahun lepas jatuh pada the Philippines dan di atas ini adalah typhoon Eta yang berlaku di South America. Kemudian ini ialah kalau kamu lihat we are not drowning, we are fighting. Ini gambar kami dapat daripada komuniti di Tuvalu yang sedang mengalami mereka adalah small island nations ya di kawasan Pasifik dan mereka sedang mengalami isu sea level rise dan kehilangan tanah lah, kehilangan tempat untuk tinggal dan di mana mereka harus pergi ya. Dan di atas ini adalah kebakaran hutan ya di Australia pada tahun lepas. Kalau kita lihat antara yang paling teruk yang kita pernah lihat berlaku di Australia. Dan so saya point di sini ialah keadaan iklim ini ia adalah satu kesedaran bahawa sistem eksploitasi manusia dan planet hanya menguntungkan segelintir korporasi dan individu. Okay, so apa maksudnya sistem eksploitasi ini? Kalau kita lihat ya, negara-negara yang mengalami pelbagai impak sekarang ini, pelbagai impak yang teruk, kalau kita lihat ini semua color merah ni,
negara-negara yang suffer the most impact from climate change. Tapi yang warna hijau ini negara yang kurang impact, impaknya tak terlampau besar ya. Kalau kita lihat ada track factor dekat sini, semua data ni terdapat daripada Credit Suisse. Tetapi Malaysia kita tak ada data. Walaupun kita sudah pun melihat banjir pada awal tahun ini, sekarang pun keadaan kering kontang kering dan tahun lepas kita melihat petani kita kerugian jutaan ringgit kerana bendang-bendang di kawasan Mada kering kontang. Ini sudah pun kita lihat dan sudah ada banyak kertas-kertas saintifik, kajian-kajian saintifik tentang apa yang berlaku di Malaysia. Dan kita lihat ini adalah kawasan-kawasan yang lebih banyak berlaku impak tersebut, tetapi kalau kita nak bandingkan negara-negara yang tadi tu, yang banyak impak ni adalah negara-negara yang pernah dikolonisasi oleh foreign powers. Dan kita panggil negara-negara ini adalah kawasan-kawasan Global South ya. Maksudnya negara-negara yang telah antara dikolonisasi dan masih lagi in developing state. Dan negara-negara yang kaya adalah negara-negara seperti Europe. Mereka adalah negara-negara yang paling kurang berhadapan dengan impak krisis iklim ini. Dan kebanyakan negara-negara yang membangun ini, negara-negara Global North ya, yang tadi saya sebut seperti Europe, mereka mereka mempunyai syarikat-syarikat yang bertanggungjawab kepada global emissions carbon dioxide. So ada di sini ada satu study, ada pelbagai study dan kamu boleh google lah, dan dalam ni kita boleh melihat just 100 companies responsible for 71% of global emission. Hanya 100 company saja, dan semua ini ialah syarikatnya. Antara syarikatnya kita ada Saudi Aramco, kita ada Chevron, Exxon Mobil. Kalau di sini kita boleh lihat dengan lebih jelas lah siapa yang lebih banyak menghasilkan emission. Tetapi yang terkena kesan impak dia adalah bukan negara yang not the country that owns this company yang telah they rake profits ya. Tetapi negara-negara miskin seperti Asia Tenggara ataupun South America ataupun Afrika, kita paling miskin dan paling banyak terkena dengan isu dengan impak krisis iklim. So ini yang sedang banyak diperjuangkan oleh pelbagai NGO, pihak, tapi isu ini hanya bukan saja isu eksploitasi dari segi ini ada pelbagai lagi isu yang saya tak sempat nak bincangkan seperti isu gender, isu apa lagi tadi saya sebut, isu gender, isu ekstremisme, hak asasi manusia. Ini semua berkait rapat. Kalau saya tak dapatlah nak bincang semua ni dalam masa yang pendek, saya harap mungkin kawan-kawan kita di luar sana boleh melakukan kajian yang tersendirilah. Ya. So itu adalah sedikit sebanyak pengenalan saja tentang krisis iklim. Okay, saya stop sharing screen. Alright. Baik, terima kasih untuk soalan pertama tu. Maksudnya dia bukan, okay, saya faham, dia bukan keadilan untuk iklim. Okay, tapi ada isu-isu lain yang yang terkait lah dengan agenda keadilan iklim ni. Soalan seterusnya, kenapa perlunya keadilan iklim ni untuk diperjuangkan dan diintegrasikan dalam agenda perubahan iklim ni? Maksudnya kenapa kita perlu faham tentang keadilan iklim ni? So prinsip keadilan iklim ni adalah prinsip keadaan iklim ni adalah teras kepada banyak pergerakan iklim di luar sana. Kerana isu ni berkaitan dengan equality, keadilan itu sendiri. Contohnya pertama sekali, bila kita bercakap pasal keadilan iklim, kita perlu meletakkan individu
atau kita kena lindungi dan perkasakan individu ataupun komuniti yang lebih terdedah kepada impak krisis iklim ini. Kita perlu mendengar suara-suara mereka dalam membentuk solusi yang lebih menyeluruh, kerana kita tak boleh hanya pandang kepada top down punya approach. Kita perlukan suara rakyat itu sendiri, kita perlukan data-data yang datang daripada grassroots, data-data yang datang daripada front lines. Contohnya apa yang kita lihat sekarang ni pada situasi yang kita hadapi COVID kebanyakan solusi-solusi yang kita dapat daripada kita punya kerajaan banyaknya top down. Kita tanpa mengambil kira data-data ataupun solusi-solusi yang dijalankan, dimobilisasikan oleh NGO ataupun orang-orang yang di front lines. Dan bila ada pertembungan di situ, kita dapat melihat kebanyakan solusi yang diberikan oleh kerajaan itu tidak menyeluruh dan kerugianlah. Kita rugi masa, kita rugi nyawa. Dan ini adalah sama seperti krisis iklim. Kita perlu mengambil kira suara-suara ini. Ia adalah teras kepada pembudukan solusi yang lebih inklusif. Dan saya rasa isu ini saya rasa sekarang ni Malaysia tidak banyak melakukan konsultasi, especially konsultasi kepada golongan-golongan lebih terdedah lah seperti orang asli. Kita tak banyak research yang berkaitan tentang itu sekarang ini. Dan itu saya rasa amat penting. Dan antara the second point is that kita perlu melindungi generasi masa depan kita. Kerana macam mana cakap, satu, kita sudah mengalami ketidakadilan antara generasi itu intergenerational differences. So kita sekarang ni kita hadapi bahawa bila kita bercakap benda-benda macam ni kepada kita punya contohnya kerajaan, mereka semua orang-orang yang tua-tua dan mereka tidak mahu mendengar suara-suara orang muda seperti kita. So itu adalah intergenerational difference yang kita melihat. Tiada banyak suara-suara muda yang diletakkan untuk membentuk polisi ini. Tiada suara-suara muda diletakkan sebagai decision makers. So ini adalah isu yang amat penting. Perlu adanya suara muda dalam membentuk polisi-polisi alam sekitar. Dan saya rasa apa yang golongan yang lebih tua daripada kita ni, dia melihatlah golongan belia ni golongan yang suka main and things like that. Tetapi mereka tak tahu, kita walaupun kita muda, we are living in a situation where unemployment is high. Kita juga kita live dalam pandemik sekarang ini. Ekonomi kita rapuh dan kita mengalami krisis iklim ini, banjir dan sebagainya. Amatlah susah untuk belia untuk bergerak ke depan, tetapi pergerakan itu masih ada dan kita perlu push untuk lebih banyak belia diletakkan di dalam kumpulan-kumpulan membentuk keputusan, decision makers. So itu antara point dia. Saya sudah pun bercakap tentang negara membangun, bagaimana mereka mempunyai resources, kapasiti yang lebih tinggi untuk menghadapi krisis iklim ini, tetapi bukan negara-negara seperti Malaysia. Dan ini sudah pun termaktub dalam perjanjian Paris Agreement. Ada beberapa artikel di situ yang menyebut bahawa negara-negara yang sudah membangun perlu memberikan bantuan-bantuan seperti capacity building, finance dan sebagainya supaya kita semua menghadapi the same chances lah untuk menghadapi krisis iklim ini. Dan kalaupun ini macam inilah nak ceritanya, kebanyakan benda-benda yang kita selalu nampak di social media ialah negara-negara yang membangun ini, mereka tidak mahu memberikan duit, dia tidak mahu menyalurkan finance kepada negara-negara yang miskin. Kalau dia nak menyalurkan pun dia diberi dari bentuk debt. So negara-negara miskin ini akan mengutip hutang-hutang anak-anak muda ni akan membawa hutang ni sampai ke tua. Dan ini adalah isu-isu yang banyak
dibawa dalam contohnya UNFCCC, bila negosiasi berlaku di COP dan sebagainya. Ini adalah antara isu-isu ketidakadilan antara negara membangun dan tidak membangun. Okey, ya. Baik, mengikut apa yang Cik Ili sebut tadi, agaknya kenapa Malaysia masih lagi kurang kesedaran tentang keadilan iklim ni berbanding negara yang maju? Adakah atas faktor kemajuan atau urus tadbir negara ataupun macam mana? Saya rasa kalau okay. Sebab macam mana kita ada dua perbezaan lah. First, kita boleh bandingkan bagaimana kita membawa isu ini di Malaysia dan bagaimana jiran-jiran kita seperti Indonesia, Philippines, Thailand membawa isu-isu ini. So mereka sama seperti kita, mereka tiada education tentang krisis iklim. At certain point of the timeline lah, daripada kita merdeka sampailah sekarang, kita mempunyai ekonomi kita adalah lebih maju dan kita mempunyai purchasing power kita adalah lebih tinggi daripada negara-negara ini. Tetapi yang saya lihat sekarang ini, negara-negara ini adalah negara-negara yang sangat power lah nak cakap dalam membawa isu-isu tentang krisis iklim. Saya bukan nak cakap dari segi research and things like that, tetapi bagaimana rakyatnya sendiri membawa isu ini ke mata global. Kita lihat negara-negara seperti South America membawa rakyatnya pergi ke event-event seperti UNFCCC, kepada di COP untuk menyuarakan mereka punya hak, menyuarakan dia demands kepada negara-negara membangun di platform-platform negosiasi tentang krisis iklim. So saya amat saya bukan nak cakap saya tak optimistik tapi saya pun masih lagi sedang mencari mengapa isu ini tidak banyak dibawa di Malaysia. Tetapi saya rasa in the next few years lah kita akan melihat lebih banyak golongan-golongan belia. Saya akan start dengan golongan belia sebab mereka adalah golongan yang senang untuk berubah. Mereka tak ada tunnel vision. Contohnya kalau kita nak preach benda ni kepada orang yang lebih tua akan mengambil masa yang lebih lama. Dan isu ini walaupun dia akan efek yang muda yang tua, tetapi saya boleh kata yang muda akan lebih terimpak lah kerana itu adalah masa depan kita. Dan sekarang ni berlaku banyak knowledge sharing lah antara negara-negara yang sedang sangat ke depan lah untuk membawa isu-isu seperti ini. Dan mereka sudah pun menyuarakan isu-isu seperti loss and damages, iaitu kemusnahan dan kerosakan. Mereka ingin mendapat lebih banyak financial, mereka menuntut financial assistance bukan assistance, financial macam mana cakap bukan assistance tetapi wang yang perlu dibayar kepada mangsa-mangsa yang mengalami impak krisis iklim ini. Seperti contoh apa yang berlaku di Philippines, mereka yang terlibat yang terkesan dengan taifun-taifun sini boleh menuntut hak mereka dari segi kewangan daripada negara-negara yang lebih banyak menghasilkan carbon dioxide. So ini antara isu-isu yang akan menjadi amat kompleks in the future, tetapi ia sudah pun dimulakan oleh negara-negara from the global south. Dan saya a bit optimistic lah kerana kita banyak melakukan sharing session bersama negara-negara ini, bersama aktivis-aktivis daripada negara ini untuk mengetahui macam mana kita nak bawa isu ini di Malaysia. Dan tadi awak bercakap pasal isu governance and things like that, is the same everywhere. Southeast Asia ini saya boleh kata sekarang ni kita hidup dalam dictatorship lah everywhere.
daripada utara sampailah ke selatan, Southeast Asia itu sendiri. Yeah. So it's everywhere. Baik, mungkin juga ia terkait dengan macam setting negara tu, mungkin kedudukan ataupun bentuk muka bumi, contoh macam Filipina dengan Indonesia kan. Adakah faktor geografi juga merupakan faktor yang membezakan negara kita dengan negara contoh macam Indonesia tadi, Cik Igi cakap, sebab macam kat sana kan diorang ada gunung berapi dan kita di Khatulistiwa ni macam selesa, dalam zon selesa, adakah itu faktornya? Itu mungkin, itu adalah betul lah, saya setuju dengan Fatimah. Contohnya di Philippines, mereka lebih terdedah kepada typhoons yang datang daripada Lautan Pasifik. Dan memang tepatlah sebab mereka mengalami bencana-bencana seperti ini, mereka lebih banyak, komuniti mereka lebih banyak terdedah dan mereka start mobilizing daripada akar umbi, daripada grassroots. Tetapi saya rasalah isu ni adalah, walaupun ia benar, tetapi saya rasa dekat Malaysia ni kita lebih banyak comfort zone tu dari segi mental. Itu dari segi mental. Kita dah pun mengalami isu tak ada air berkali-kali. Tetapi kenapa kita masih lagi in comfort zone? Kita ada kerajaan yang sudah tukar tanpa mendapat mandat ni. Kita masih lagi duduk di sini. Tetapi kita lihat di Thailand mereka sudah pun keluar daripada mentaliti itu. So ini adalah masalah mentaliti Malaysia dan saya tak tahu where to start in this. Kita akan masuk kepada zon yang tak ada kaitan dengan isu ini, tetapi itu adalah realiti sebenarnya. Ya. Terima kasih. Okey, saya faham dah. So bila kita kata pasal keadilan iklim, perkataan keadilan iklim dan hak terhadap alam sekitar tu, kalau kita opposite daripada keadilan adalah kezaliman lah. Okey, so adakah satu kezaliman jika keadilan iklim ni kita tak perjuangkan atau dia tidak difahami oleh masyarakat seluruhnya? Okey, apakah impak kepada iklim ni kalau kita tak faham tentang keadilan iklim ni ataupun ia tidak dikempenkan? Kalau kita tak kempenkan isu ini, syarikat-syarikat besar daripada negara-negara membangun, contohnya yang kita hadapi seperti isu Linus ni, itu adalah salah satu bentuk ketidakadilan kerana mereka mempunyai power dynamics itu adalah berlainan lah. Mereka adalah lebih berkuasa, mereka mempunyai lebih banyak GDP mereka adalah lebih besar dan mereka menekan negara-negara yang developing countries macam kita. Contohnya isu sampah. Isu sampah, bagaimana isu negara-negara developing countries seperti Germany, UK menghantar sampah-sampah mereka kepada kita. Itu adalah salah satu bentuk ketidakadilan juga. Ini adalah the same lines lah between dalam bentuk keadaan iklim itu sendiri, bahawa kalau kita tak bersuara tentang isu ini, kita akan sentiasa dipergunakan. Ini adalah bukan lagi koloni, kita dijajah dari segi bukan macam dululah dijajah dari segi dulu. Ini adalah a new wave, penjajahan baru dikatakan macam tu. So saya rasa adalah amat penting untuk kita menyuarakan isu ini di negara kita sendiri against koperasi-koperasi besar ini, kerana kebanyakan daripada mereka datang daripada negara-negara seperti Jepun. Contohnya Jepun banyak memberi wang untuk finance kita punya coal, pembinaan arang batu power plants di Malaysia. Dan saya rasa bentuk penjajahan ini sudah banyak dilihatlah
dari segi consumption trends, dan saya rasa kalau kita tak bawa isu ini akan menjadi lebih parah lah. Dan ini hanya bukan saja isu di dalam negara tetapi di luar negara juga. Bagaimana kita hendak membawa misi ini, membawa vision ini di dalam negosiasi-negosiasi yang besar seperti COP dan juga seumpamanya lah. Dan ya. Baik, terima kasih Cik Ili. Macam masa saya mula-mula dengar pasal plastik tu dibuang ke negara kita pun macam pelik. Macam mana boleh negara lain dijadikan negara lain seperti tong sampah pula untuk negara dia kan. So daripada isu-isu yang sebegini, macam mana kita nak melaksanakan keadilan iklim ni? Nak start dari mana? Kalau macam dari kami, kita tahu yang utamanya adalah belia. So yang perlu mainkan peranan lebih besar siapa dan bagaimana? So saya kami bukan hanya bekerja dengan belia sajalah, tetapi golongan-golongan yang lebih vulnerable ataupun lebih terdedah kepada impak-impak ini. Contohnya seperti orang asli, wanita, ataupun golongan wanita, mereka adalah lebih terdedah. Dan kami rasalah perlunya ada solusi itu timbul dari semua level of governance lah. Daripada grassroots itu adalah penting kerana kita hendak mendapatkan data, kita hendak dapatkan konsensus, kooperasi, perlu ada community dialogue, perlu ada aktivisme, itu perlu ada. Ramai orang kata aktivisme ni bullshit. Ya tidak, bukan bullshit. Aktivisme itu adalah amat penting. Itu adalah kesedaran kita. Dan dari segi organisations, bagaimana NGO ataupun CSO membawa isu ini, bagaimana kita internalize isu ini di dalam cara kita membawa agenda-agenda kita. Tak semestinya dari segi alam sekitar, tetapi kita tahu alam sekitar berkait rapat dengan semua agenda yang kita lakukan kerana udara tu is being shared by everyone kan. So itu antara langkah-langkah lah yang perlu ada. Bagaimana kita nak bawa isu ini kepada CSO sana, di luar sana yang tidak memahami tentang isu alam sekitar secara amnya. Kerana kalau kita lihat di luar Malaysia, isu krisis iklim ini sudah pun dibawa oleh NGO-NGO yang bukan berteraskan alam sekitar langsung. So seperti women's group, genders group, LGBT group, pelbagai groups lah, academics ada, university students ada, dan interfaith community, kumpulan-kumpulan seperti ABIM. Ini adalah saya kira sebagai langkah-langkah pertama yang kita perlu ada. Perlu ada kesedaran, perlu ada knowledge yang kita semua share the same common. Udara yang bersih, kita perlukan udara yang bersih. Kita perlukan air, kita perlukan tanah yang subur. Itu adalah commons yang kita perlu jaga. Dan another solution yang saya dapat simpulkan adalah dari segi governments, macam mana governments perlu enact certain laws berkaitan dengan contohnya Climate Change Act di Malaysia. Apa sebenarnya itu Climate Change Act, bagaimana kita mahu membawa suara-suara daripada grassroots untuk membuat for decision making. Itu adalah saya rasa amat penting. Dan saya rasa adalah amat penting juga kalau kita perlu mengambil, kita perlu memberi ruang kepada komuniti-komuniti ini seperti migrants untuk bersuara tentang isu-isu seperti ini. Kerana in the future kan, there's going to be more migration. Negara-negara yang sudah kehilangan tanah, yang sudah
tak mampu hidup di certain kawasan ditenggelami air ataupun sudah musnah, mereka akan berpindah. So migration ini akan menjadi amat common in the future. Dan bagaimana negara kita akan berhadapan dengan isu ini. Sekarang ni pun kita tidak mengambil langsung tentang hak asasi komuniti-komuniti migrants di Malaysia ni. Bagaimana in the future? So ini adalah ramai, ini bukan satu isu yang boleh di-solve, oleh dua kumpulan. Everyone has to speak about this kerana ia akan mengimpak kita, kerja yang kita lakukan dan masa depan kita lah itu sendiri. Ya. Terputus ke? Terputus. Kita masih lagi live ke? Masih lagi. Fatimah saja yang dah tak ada. Okey, kita tunggu dia. Okey, kita tunggu dulu. Mungkin boleh teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, boleh. Saya tak ingat, tak sure apa soalannya. Maybe saya hanya boleh just go on je lah dengan saya punya ramblings. Tadi saya bercakap tentang isu bagaimana kita boleh, apakah antara solusi-solusinya kan. Saya tak habis bercakap lagi. Salah satu benda yang kita perlu fikirlah sebelum kita terjun ke dalam solusi-solusi krisis iklim ini, kita perlu berfikir semula apa sebenarnya erti kemajuan, apa sebenarnya erti kekayaan dan apa sebenarnya erti ekonomi yang bagus ini. So saya rasa ini adalah isu-isu yang kita perlu internalize, kita perlu fahami dulu apa yang kita nak. Sebelum adakah GDP itu a good measurement kepada kekayaan sesebuah negara. Adakah kita hendak mendapat mendapat status kemajuan yang sama seperti negara-negara membangun, tetapi kita punya kemusnahan itu adalah amat besar.
So ini adalah isu-isu yang the foundation lah sebelum kita terjun kepada melakukan perubahan dari segi ekonomi and things like that. We need to rethink, ya. Dan saya rasa isu rethinking ni sudah pun banyak didiskusikan ya di Malaysia, tetapi ianya amat susahlah hendak dimaterializekan kerana education and awareness tu masih lagi rendah. Di samping itu, kita juga bila kita bercakap tentang kekayaan itu kan, kita kena fikir how are we distributing our wealth. So kita kena redistribute kita punya wealth equally dan resources kita equally. Siapa yang boleh menggunakan certain resources, contohnya penggunaan tanah ataupun siapa yang punya last words dalam penggunaan tanah di Malaysia. Kita tahu MB So kita kena berfikir semula. Bila kita dah tahu apa yang what is wrong in the system. I think most of us sudah pun tahu what is wrong in the system. Then that's where the action comes in. Yeah, action can comes in so many different ways lah. Top, bottom up. Yang paling penting tu we know that we are all in this together. Dan yalah, kita tak boleh work in silo lah. Yeah. Yeah. Saya rasa Fatimah ada bagi saya soalan ya, saya tak sure apa. Maybe isu teknikal sikit terputus. Internet tak stabil kat sini. Okay. So yang kita dah tahu tadi, nampaklah bagaimana kami menggerakkan isu keadilan iklim ni. Okay, so mungkin ada gesaan ataupun desakan yang Cik Ili Nadia boleh suarakanlah terhadap isu keadilan iklim ni dan hak terhadap kesejahteraan alam sekitar. Silakan. Okay, so maybe ni satu opportunity lah, peluang untuk saya membawa satu case study lah. Pada pendapat saya adalah satu case yang berkaitan dengan ketidakadilan iklim itu sendiri. Kalau boleh saya nak share screen sekejap je. Okay, share screen sekali lagi. Okay, sudah pun share screen. Okay. Satu contoh ketidakadilan iklim ialah, kalau kawan-kawan semua nak tahu, ialah isu penyawartaan HSKLU. Isu ini saya kira telah ramai orang dengar dan ramai masih lagi confused. Kenapa walaupun kita ada semua objection daripada rakyat, daripada public, komiti temuan itu sendiri yang bergantung kepada hutan ini, CSO yang lain, kita ada Jabatan Perhutanan Malaysia, JAKWA, State and Federal, dan juga adun-adun kita, adun-adun Selangor sudah mengatakan tidak. Ya, tetapi proposal penyawartaan ini masih lagi still on the table. Masih lagi ada peluang untuk hutan ini dinyawartakan. Kalau tak silap saya, menurut koalisi kami, kita akan mendapat jawapan final decision daripada Menteri Besar kita dalam masa 2 hari, on the 27th kalau tak silap saya. So seperti mana yang kamu semua tahu, kita ada ramai komiti-komiti, CSO yang sudah mendesak kerana kalau kita hilang kawasan ini, bukan hanya komuniti ini yang akan kehilangan tanah ancestral customary land, hak adat, tanah adat mereka, tetapi ini bermaksud kita kehilangan hutan yang sudah berumur 8,000 tahun, lebih daripada 8,000 tahun, dan inilah tanah gambut, satu tanah sejenis ekosistem yang memiliki kapasiti untuk menyerap karbon
yang amat baguslah berbanding dengan hutan-hutan lain, jenis hutan-hutan lain. Dan kalau kawasan ini dibangunkan, lebih kurang 5.5 million tons of carbon dioxide akan dibebaskan di atmosfera kita. Dan walaupun ia jumlahnya tidaklah banyak seperti apa yang dikeluarkan oleh USA dan negara-negara lain, tetapi ini adalah obligasi kita untuk mengurangkan emisi. Kita harus mementingkan obligasi ini dan kalau kita nak lihat isu ini bukan hanya isu karbon sahaja. Ini adalah salah satu isunya, isu karbon, tetapi juga ini adalah masalah kemanusiaan, masalah kemanusiaan, masalah kemusnahan alam sekitar. Kita akan melihat haiwan-haiwan, biodiversity akan berkurangan. Masalah kemanusiaan ialah kehilangan tanah adat lah untuk komuniti temuan, dan juga ia menunjukkan poor governance daripada Exco Negeri Selangor. So di sini ini adalah satu bentuk ketidakadilan dan isu ini adalah isu yang amat common lah di Malaysia. Not only Malaysia, around the world, di mana especially negara-negara yang mempunyai banyak hutan, dan hutan mereka dijadikan sumber revenue. Kita ada komuniti orang asli di Amazon yang memperjuangkan isu ini. Mereka sudah pun pergi di COP, di UNFCCC punya events untuk membawa isu-isu ini. Dan saya rasa komuniti orang asli di Malaysia kita perlu empower them lah untuk mereka membawa isu-isu ini, kerana it's really privilege lah for me to bring this issue tau, sebab I think this story should be told from their lens, should be told daripada mereka punya pendapat dan bukan pendapat saya, tetapi kita sudah melihat kemusnahan ini. So just desakan saya kalau siapa yang tengah tengok ni sekarang, korang boleh hantar lagi email, just tekan QR code ini dan boleh hantar email bantahan kepada Amiruddin Syari dan Exco Selangor, dan kepada Exco Branch Selangor, kalau anda masih lagi meneruskan plan ini, anda akan berhadapan dengan pelbagai rintangan lah daripada kami dan rakyat. So itu saja yang saya boleh cakap pasal HSKL, tetapi ini adalah antara isu yang berkaitan tentang ketidakadilan iklim di Malaysia. Okay, antara contohlah ya. So saya stop sharing. Okay. Terima kasih Cik Ili. Para penonton sekalian boleh layari FB page kami lah untuk melihat apa yang Cik Ili suarakan tadi. Baik, untuk keadilan iklim ni kita dah hampir ke penghujung program lah. Tinggal lagi beberapa minit. Sebagai penutup, mungkin kesimpulan daripada Cik Ili tentang isu yang kita perkatakan hari ini. Silakan. Okay, so sebenarnya ketidakadilan iklim ni kan, when we talk about inequality, isu-isu ini sudah dibawa oleh pelbagai NGO, CSO, certain agensi kerajaan di Malaysia. Tetapi isunya tidak kepada tidak ditekankan kepada people and planet. Itu dia yang penting, people and planet, bahawa untuk kita membentuk masyarakat yang lebih sihat, yang lebih aman, bebas daripada konflik ini, people and planet must live in harmony. So ini adalah teras-teraslah dalam konsep krisis iklim. Dan tadi masa Fatimah tak ada, saya bercakap pasal redistribution of wealth and resources.
Ini antara isu-isu yang amat sensitif di Malaysia when we talk about isu tanah, siapa yang have the last say dalam penggunaan tanah. Saya rasa pelbagai NGO sudah pun menyuarakan tentang isu ni. So saya optimistik lah. Tetapi yang saya gusar itu ialah sistem politik yang kita ada di Malaysia ini. Adakah kita mampu untuk melihat lebih banyak golongan muda untuk take the place, making decisions? Adakah kita berjaya untuk mengubah kita punya negara sekarang ni, situasi yang kita hadapi sekarang ni, itu adalah antara isu-isu yang kita perlu take into account lah bila kita bercakap pasal krisis iklim, kerana ketidakadilan iklim ini juga adalah isu lack of good governance. Golongan yang vulnerable, terdedah ni tidak mempunyai platform-platform untuk bertindak secara demokratik. Suara mereka tidak didengari, seperti golongan orang asli ditindas dan sebagainya. So ini adalah isu yang yang sangat besar lah, dan semua pihak akan merasakannya. Dan saya rasa the last bit lah yang saya ingin katakan dekat sini, bahawa ini adalah bukan agenda barat. Ini sudah pun dibawa oleh negara-negara yang bukan putih, non-white countries, sudah pun dibawa, dan pelbagai NGO daripada the Global South sudah melakukan pelbagai inisiatif-inisiatif yang sangat baguslah. Saya antara penerima inisiatif ini, saya belajar daripada komiti-komiti, daripada leaders NGO ini, dan in the future saya berharap lebih banyak NGO, CSO akan bekerjasama untuk membawa isu krisis iklim ini dengan lebih disruptif, bukan hanya tanam pokok. Itu adalah penting, saya tak mengatakan tanam pokok ialah tidak penting. Tanam pokok, beach clean up, they are all amazing efforts, tetapi bagaimana kita mahu disrupt the system, itu yang kita perlu persoalkan here. Individual effort is good, but what about the system? Kita tak boleh sepanjang masa membersihkan plastik, Kita perlu menyuarakan kenapa adanya itu plastik. Kenapa kita masih lagi menghasilkan plastik? Kenapa negara-negara luar masih lagi menghantar sisa sampah mereka kepada Malaysia? So itu adalah contoh-contohnya menyuarakan tentang ketidakadilan dalam sistem konsumsi yang kita lihat ini, yang hanya memberi profit kepada golongan tertentu. So itu yang saya rasa amat penting untuk kita take a deep thought about it. So itu daripada saya hari ini. Okey, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Cik Ili Nadia. Betul, saya setuju dengan saranan Cik Ili tadi. Kita jangan buat kerja dua kali. Mungkin orang buang sampah, kita bersihkan macam tu. So kita kena stopkan orang tu daripada buang sampah macam tu kan. Okey, untuk itu terima kasih sekali lagi Cik Ili Nadia daripada kami kerana sudi bersama-sama kita hari ini 1 jam untuk alam. Dan terima kasih saya ucapkan kepada semua yang menonton. Kita jumpa lagi setiap minggu lah di waktu yang sama hari Khamis. Wallahualam. Terima kasih Cik Ili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysian Interface Climate Change Network MICCN dilancarkan sebagai medium penyatuan bangsa dalam negara bagi melihat kepentingan pemeliharaan alam sekitar dan isu-isu perubahan iklim merentasi kaum dan agama.